Konek daripada jauh tadi kan. Okay, renggangkan dua-dua tangan. Jangan sebelah macam ni lah. Tak nak. Macam ni dua-dua tangan. Macam tu kan. Okay, renggang-renggang. Okay, sebelah pula. Letak sebelah tangan kat seorang sebelah. Jangan sebelah ni tak payah. Sebelah letak kat bahu orang sebelah, picit. Kita picit, kasih urutan-urutan mesra. Picit, kasih lega kan. Lama perjalanan tadi. Okay, dah sebelah kiri sudah. Sebelah kanan ni. Apa? Kanan pula kiri. Tukar tangan. Urut sampai lega. Biasalah semua sendi-sendi tu dah ni kan. Okey dah semua. Kalau dah okey tu alhamdulillah. Saya pun gembira tengok semua daripada belakang tu pun dah gelak-gelak. Dia kata, aku kena buat picit kawan lah yang tak pernah kan. Selalu aktiviti ni kat tadika tapi kita raikan semua hari ni Okey, jadi kita persilakan pula Puan Syuhada insya-Allah untuk penerangan bagi Hijrah International Tahfiz School. Sekian pula dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malu saya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada puan-puan, ibu-ibu ke Dewan Ustazah Asma Harun. Dan ada juga kan di sebelah kan, di surau juga, saya mengalu-alukan juga kedatangan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih tempat Ustazah sebagai salah satu tempat lah untuk dikunjungi. Sebelum saya nak membentangkan sebab kita pun masa pun dah terhad, saya nak ajak puan-puan yang dirahmati Allah semua, insya-Allah kita cuba luaskan niat kita pada hari ini. Tajdid ke, pastikan setiap sayang. Apa dia puan? Nak jumpa Ustazah Asma. Alhamdulillah. Yang tu pun salah satu. Kita kena luaskan niat. Jumpa tu kerana apa? Mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang kita buat ni, luaskan niat, pasti sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita doakan Allah temani kita dalam setiap apa yang sahaja yang kita lakukan, insya-Allah. Okey. Dan hari ini juga saya luaskan niat saya, kenapa saya perlu membentangkan berkenaan dengan Hijrah Tahfiz School. Sebenarnya puan-puan yang dirahmati Allah, dah setahun kita dalam usaha mujahadah, dalam orang kata struggle-nya kita dalam nak membina sebuah sekolah. Pada mulanya kita nak membuka Hijrah International Tahfiz School, iaitu HIS, singkatan dia HIS. Tapi Allah masih belum izinkan, jadi kita hold. Maka HIS tu akan kita bina di Perkampungan Al-Hijrah lagi 3 tahun. Jadi untuk sekarang ni, yang dalam masa terdekat ni, kita sedang usahakan untuk Hijrah Tahfiz School. Kita fokus tahfiz dahulu. Okey? Dan insya-Allah puan-puan yang dirahmati Allah, boleh next slide? Okey, lagi. Okey, jap. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah tahfiz yang kita akan buka ini, kita akan fokus selama 24 bulan 30 juzuk untuk anak-anak yang berumur bermula 13 hingga 15 tahun. Kenapa kita ambil menengah rendah? Sebab apa? Supaya mereka bila dah habis menengah rendah, mereka boleh fokus untuk SPM fast track. Dan insya-Allah lepas dia orang dah habis 24 bulan menghafal di HITAS, insya-Allah kita akan buat MOU antara kita akan dalam cadangan kita sedang nak buat MOU dengan Madinatul Hufaz kan. Madinatul Hufaz ada apa? Ada SPM kan, dan beberapa sekolah lagi yang ada SPM fast track. Dan insya-Allah anak-anak yang dah habis belajar di HITAS, kita akan sambung di sekolah-sekolah yang kita MOU lah. Okey, dan terpulang juga kepada ibu bapa yang berminat kalau nak keluarkan anak selain pada yang sekolah kita MOU tu pun tak apa. Yang penting alhamdulillah anak-anak menghafaz dah dalam masa 24 bulan dah dapat dah 30 juzuk kan. Sebab sekarang bila kita tengok kenapa kita buat 24, kita buat SPM, kenapa kita buat tahfiz fast track ni? Sebab puan-puan, bila 5 tahun, kita menghafaz dalam masa 5 tahun, kadang-kadang motivasi anak-anak ni turun naik. Jadi kita
banyak dah kita buat research, kita buat kajian macam mana masa yang singkat itu dapat memotivasikan anak-anak menghafal di tahap yang paling tinggi. Okey, jadi maka kami alhamdulillah dengan izin Ustazah kita pun nak tubuhkan hafiz dalam masa 24 bulan. Okey, seterusnya. Lagi. Okey, lagi. Okey, insya-Allah yang ni So dalam 24 bulan insya-Allah dalam 24 bulan ni insya-Allah kita fokuskan apa yang kita nak lahirkan anak-anak kita ni. Iaitu kita ada 5 benda. Yang pertama, anak-anak kita hafaz 30 juzuk. Yang kedua, faham dan beramal. Sebab setiap hari mereka ada tadabbur Al-Quran. Kita tak nak anak-anak kita menghafal sahaja tapi tidak mengamalkan. Okey? Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggeris. Okey, antara yang kami buat adalah kita nak bukan anak-anak ni terlalu pandai berbahasa Inggeris, bahasa Arab, tapi kita nak mendedahkan ataupun nak mencukil ataupun nak memberi keberanian kepada anak-anak supaya dapat bercakap bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Broken pun tak ada masalah sebab kita tahu kepentingan berbahasa Inggeris dan berbahasa Arab ni. Kan? Okey, yang ketiga, yang keempat, kita ada create. Create ni daya cipta. Kita tak nak anak-anak kita sekadar ada 30 juzuk tapi tak ada kemahiran untuk berdaya cipta. Okey, sebab tu kita antara kurikulum yang kita ada project based learning. Anak-anak akan belajar matematik dan sains berdasarkan menggunakan projek. Dekat situ dia akan belajar dan dia akan berdaya cipta. Lepas tu yang kelima, sudah tentulah kita nak anak-anak kita berperibadi mulia dan berkarakter. Okey, seterusnya. Mungkin sebelum kita teruskan kepada slide yang seterusnya, kita buka video. Puan-puan nak tengok tak sekolah hitas tu macam mana? Okey. Kita ambil masa sikit tengok video Hijrah Tahfiz School insya-Allah. Ya Rahman ya Rahim Bismillah. Okay, sekolah ni bertempat di Nilai Spring, Bandar Baru Nilai. Kita ada 5 tingkat dan 2 unit bangunan. 1 unit bangunan untuk pelajar lelaki dan 1 unit bangunan untuk perempuan. Okey, alhamdulillah
Puan-puan, ibu-ibu semua, macam mana sekolah, bangunan sekolah? Okey ke? Alhamdulillah. Sebenarnya puan-puan yang dirahmati Allah, banyak sangat bantuan Allah yang Allah berikan. Yang puan-puan tahu, yang tadi lelaki Cina tadi tu, itulah adalah owner kepada bangunan tu. Bayangkan sebenarnya dia sedang menetap di salah satu unit tersebut disebabkan kerana kita dan ustazah sendiri turun untuk berhasrat untuk membeli bangunan tersebut. Maka disebabkan tahunya kita nak buka education center, kita tak bagi tahulah kita sekolah tahfiz kan, education center, maka dia dengan secara sukarela nak keluar daripada bangunan tersebut dan nak bagi kita beli kedua-dua bangunan tersebut. Masya Allah. Dan dia sangat bagus sangat. Anak-anak dia semua datang kan, nak meraihkan kita. Alhamdulillah, semuanya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun dah setahun, tapi Alhamdulillah Allah masih istiqamahkan kami. Dan akhirnya kita nampaklah bibit-bibit mukadimah bahawa insya-Allah mudah-mudahan tercapai hasrat untuk kita memiliki. Sebenarnya kita dah bayar half untuk bangunan ni dan kita masih memerlukan hampir 1 juta lagi untuk membayar bangunan ni, insya-Allah. Puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak ajak puan-puan semua untuk menjadi sebahagian daripada Hijrah Tahfiz School. Puan-puan, ini ayat yang paling saya suka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah di antara kamu yang ingin menjadi sebahagian, yang ingin memberi pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin memberi pinjaman yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah ingin melipat gandakan pahalanya, balasannya kepada kita, sesiapa yang nak memberi pinjaman kepada Allah. Allah yang menyempit dan melapangkan rezeki kita, dan kepadanya kita dikembalikan. Puan-puan, dalam banyak-banyak ayat infak, ayat ini yang paling menyentuh hati saya. Sebab apa, puan-puan? Yang nak meminjam daripada kita bukan manusia biasa, betul tak? Tapi Allah Subhanahu Taala, betapa cantiknya ayat ni, nak katanya Allah sendiri nak pinjam daripada kita. Siapakah kita nak mengenepikan, tidak mempedulikan apa yang Allah ingin tawarkan kepada kita, kan? Pinjaman yang terbaik ini bukanlah hanya semata-mata harta, boleh jadi tenaga kita, fikiran kita. Sebab itulah saya nak mengajak sahabat-sahabat puan-puan semua untuk menjadi sebahagian daripada Hijrah Tahfiz School. Mudah-mudahan pahala ni mengalir bukan untuk diri kita sahaja, kepada arwah ibu ayah kita, kepada ahli keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di syurga Allah Subhanahu Taala asbab kita bersama-sama, okey, bersama-sama usahakan benda yang baik ini, insya-Allah. Puan-puan, di tangan puan-puan semua ada flyers infak hijrah pendidikan. Okey. Puan-puan, infak hijrah pendidikan ni kepada sesiapa yang ada online banking, insya-Allah kita nak war-warkan, kita ada buka untuk infak hijrah pendidikan yang mana minimum RM10 secara auto debit. Sehari hanya 30 sen sahaja, puan-puan, untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan Hijrah Tahfiz School ini. Okey, dia ada 5 langkah ni, nanti boleh follow. Ataupun dekat belakang pun kita ada QR code. Nanti terus QR code ni dia linkkan kepada kita punya nombor sekolah lah. Nanti admin akan bantu puan-puan. Okey, mudah saja isi maklumat dan dia terus kita secara bulanan dia akan tolak daripada akaun kita ke akaun Hijrah Tahfiz School. Terpulang pada puan-puan minimum RM10, boleh RM20, RM30 terpulang. Lebih daripada itu pun boleh. Okey puan-puan, rasa sekadar itu saja. Saya mohon maaf di atas penyampaian yang serba kekurangan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul di syurga Allah sama-sama, insya-Allah. Okey, wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit perkongsian dan pengenalan berkaitan dengan anak-anak syarikat di bawah kelolaan Ustazah Asma Harun, insya-Allah. Baiklah, ibu-ibu perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Ustazah sudah sampai, dan tadi Ustazah lambat sedikit hadir ke sini sebab ada urusan di Mantin, melihat ataupun ada lawatan BOD ke Ladang Timun di Bioh Garden. Dan insya-Allah sekejap lagi Ustazah akan bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Baiklah, banyak tadi kita dengar berkaitan dengan pembentangan-pembentangan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Bukan bermakna hari ini duit ibu-ibu semua kena habis. Lah, hari ni saya nak pergi shopping, jubah apa semua. Kalau tak hari ni boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kan. Kalau mungkin sahabat-sahabat kita di Facebook, TikTok ada ratusan ribu followers, mungkin ada yang lebih daripada 1,000. Ada, Masya-Allah. Nanti boleh sampaikan, buat video sikit, boleh sampaikan kepada mereka, insya-Allah. Baiklah, untuk pengumuman kepada ibu-ibu semua, kita ada happy hour hari ni. 3 barang RM100 saja. Happy hour. Apa dia? Barang-barang terpilih saja, bukan semua ya. Okey. Yang pertama sekali kita ada Telekom Maisara. Kalau yang Telekom dia dah lama sangat, 2-3 tahun tu, boleh tukar dah hari ni. Kemudian kita ada jubah Marutiyah. Kita ada cardigan dan blouse Asia. Itu happy hour kita, 3 barang RM100 sahaja. Dan juga kita ada 10 hingga 20% diskaun untuk pakaian yang lain. Hari ini sahaja, khas untuk ibu-ibu semua, insya-Allah. Sama-sama bukan saya, nanti terima kasih ke Ustazah. Saya umum saja Baik, insya-Allah kita akan jemput Ustazah sekejap lagi. Okey, Ustazah sudah ready? Okey, sebelum itu saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya untuk menyampaikan ucapan dan bersama dengan dengan perempuan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kenal saya angkat tangan. Alhamdulillah, saya baik kenal. Tidak, saya left group lah. Alhamdulillah, bila tengok saya, tengok orang sebelah saya. Mana orang sebelah saya? Betul? Itu yang lebih utama. Okey, jadi nak selfie ke, nak bergambar lepas ni, itu tujuan dia, betul? Betulkan niat masing-masing. InsyaAllah kita nak relah ilmu. Sama baju warna biru hari ni, Ustazah pun tudung sama. Memang betul poster ni. Okay, jadi insyaAllah sebagai semua maklum, banyak benda yang di luar jangkaan semua. Yang kenal Ustazah cuma ceramah aja. Yang tak kenal tu entah apalah. Ustazah promote travel. Bulan 9 lagi nak pergi umrah lagi, nak buat jemaah, rombongan-rombongan. Siapa nak pergi, insyaAllah bulan 9 ni. Kalau tak ada apa-apa, bulan 9. Dan memberanikan diri kembali ke trip umrah. Sebab trip umrah ni mencabar. Nantilah kita share apa cabaran dia masuk khusus umrah nanti. Kemudian banyak macam-macam cerita, kan. Kemudian tadi tiba-tiba dia pergi ke Ladang Timun. Apa usaha dengan Timun pula? Nak buka perkampungan Timun. Dalam perkampungan hijrah tu nak buat untuk orang-orang. Sebab kita target ke sana, ada perkampungan hijrah tu 42 ekar. Kita ada sekarang sedang usahakan rumah untuk pengajian berkitab, 50 buah rumah. InsyaAllah siap pada bulan 3 tahun depan bersama dengan madrasah. Jadi next time kita datang ramai-ramai ke kuliah Ustazah. Di sana akan diadakan insyaAllah mingguan atau bulanan kuliah Ustazah. Jadi insyaAllah singgah ke madrasah, lihat perkampungan yang ada macam-macam yang dirancangkan. Ada masjid, perikanan dah siap, pertanian akan bermula. Sebab itulah kita tengok ladang Timur Batang tadi. Sebab nak hidupkan plantation dalam sana nanti insyaAllah. Kemudian ada international school, ada tahfiz di dalam sana. Pun begitu kita akan mulakan tahfiz dinilai sebagaimana diterangkan oleh Ustazah Syuhada tadi.
Kemudian ada galeri, ada perabot, macam-macam Ustazah. Ustazah fikir apa sebenarnya? Kalau saya pun tak fikir kenapa Ustazah tiba-tiba macam saya terpukau, tiba-tiba ada cafe moment. Kemudian ada perabot dekat Melaka. Nilai insya-Allah sempena birthday Ustazah. Kalau follower yang tegar, yang follow pagi-pagi, berapa hari bulan birthday Ustazah ni? Oh, tak tahu. 22 bulan 9. InsyaAllah akan dibuka showroom perabot di Nilai. InsyaAllah sempena hari lahir Ustazah. Okay. Kemudian kita ada insyaAllah beberapa training, seminar perkahwinan pun akan dibuat nanti. Untuk apa? Untuk sustain kita punya gerak kerja dakwah ni lah. Dengan 10 orang media, dengan 10 orang, dengan galeri kita ada 30 orang. Kemudian pentadbiran kita dah ada 20 orang lebih, termasuk kewangan. Kemudian hampir 120 orang staff. Dengan unit ni, hampir unit ni semua ni berapa unit. Di belakang kita ada travel. Di Sungai U kita ada apa? Ada lembu ke? Lembu ada, korban setiap tahun. Diumumkan ketibaan Ustazah Asma binti Harun ke Dewan. Semua mata tertumpu kepada Ustazah. Dah tak nak pandang saya lagi. Tak apalah. Sama dengan gambar. Sama tak gambar tu? No. Comel saya. Jangan. Marah Ustazah puji saya. Comel. Okey. Saya suka nyanyi sebenarnya, tapi tak nak lagi malu depan-depan. Live sorang-sorang saya nyanyilah. Tak boleh. Bila mana Ustaz Din yang suara sedap tadi, tu mutawif kita tu insya-Allah. Suaranya sedap. Jadi bila dia ada dia, saya tak boleh melepasi dia punya kesedapan lah. Jadi insya-Allah terima kasih semua. Kami mengalu-alukan kedatangan semua ke Medan Ilmu Seremban, yang mana insya-Allah banyak program yang telah diaturkan. Antara terdekat adalah di Medan ini, di Dewan ini dan di Dewan sebelah, dengan 5 kemah di hadapan. Bayangkan 5 kemah di hadapan. Ada nanti Ustaz PU Ashraf, Imam Muda Ashraf. Kenal tak? InsyaAllah dia akan datang pada 26 ke 28 hari Sabtu, 26 Ogos. InsyaAllah di Dewan ini 9 pagi 26 Ogos ada forum Ustazah, saya dan juga Imam Muda Ashraf. InsyaAllah jemput datang ya. Kemudian esok Ustazah ada program di KL, ceramah di KL, dan banyak lagi ceramah-ceramah yang insyaAllah telah diatur. Kami meraihkan semua kedatangan semua, dan semoga dijelaskan dengan sejelasnya tentang pergerakan dakwah Ustazah dan juga dengan beberapa syarikat. Dan insya-Allah kami mengalu-alukan ke tempat perkampungan hijrah, juga mengalukan ke ladang lembu yang di mana kita buat korban setiap tahun dan juga akikah setiap hari. Dan insya-Allah dengan berbagai-bagai projek lagi seperti momen kafe, jemput datang. Dan itu saja daripada saya, sebab mata tengok sebelah ni je. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih, dan semoga Allah merahmati perjalanan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru nampak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dimuliakan Encik Suami tercinta Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya selaku pengerusi NGO Sahabat Amal Care, Timbalan Pengerusi Yayasan Al-Hijrah dan pengarah BOD, Board of Director bagi Hijrah Empire Group Sindian Berhad.
Seterusnya terima kasih banyak ketua rombongan yang dah berapa bulan sebelum, berapa minggu sebelum, masya-Allah. Iaitu kalau disebut sini Cik Salamia Hasan. Sorry. Jadi betul lah ni Ketua Muslimat Masjid Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Subhanallah. Seterusnya Ustazah Hajjah Masirah binti Maslan. Subhanallah Ustazah, barakallah. Terima kasih ya sudi bawa orang-orang yang barakah yang mulia ni. Semua di antara kalian ni, setiap orang adalah hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah wanita Sri Kandi Ummah, dalam rumah tangga dan dalam masyarakat, insya-Allah. Seterusnya Ustazah Hajjah Masirah binti Maslan selaku pengerusi Persatuan Mubalighat Negeri Selangor. Oh, masya-Allah. Ketua pengerusi Mubalighat Negeri Selangor. Saya sebenarnya baru tahu ada Persatuan Mubalighat ni, maksudnya penyampai, pendakwah Negeri Selangor. Saya kena belajar dengan Ustazah ni. Seterusnya Puan Muzalina binti Musa, Ketua Muslimat Surau An-Nur. Ada? Angkat tangan. Okey, subhanallah. Seterusnya Puan Hajjah Rosliza binti Osman. Betul lah. Hajjah Rosliza. Ada ya? Mana orangnya? Oh, kat sebelah. Oh, betul lah. Jaga sebelah. Subhanallah. Wakil Muslimat Surau Al-Amin, Ustazah Suryani binti Ismail, masya-Allah. Ustazah Naimah binti Yong, Ustazah Fatimah binti Saleh dan semua warga rombongan. Jumlah seluruhnya adalah 176 orang. Semua daripada Shah Alam. 4 buah bas. Semua pink hitam. Saya tengok gambar yang tim hantar, ya Allah, comel-comelnya. Macam puteri Islam kan? Jadi boleh rasa muda lah, macam sekolah menengah kembali. Sweet je, memang manis kan? Warna ni memang sesuai dengan kewanitaan. Ustazah Su memang daripada awal follow up bersungguh-sungguh dengan tanpa rasa jemu. Follow up saya walaupun kadang saya tak balas ni, tapi dia seorang yang sangat sabar. Ini sahabat seperjuangan saya. Dan beliau pun sedang siapkan master dia, pun tajuk saya buat kajian. Mudah-mudahan dia memberikan panduan untuk generasi akan datang. Kita doakanlah Ustazah Su berjaya siapkan dalam tempoh yang cepat dan tepat master beliau, dan seterusnya sambung PhD, insya-Allah. Amin. Baik, muslimat sekalian, apa khabar? Jadi ada yang tak tengok langsung lah sebelah ni. Tengok layar. Macam mana tu, menajuk tak tu sebelah? Jangan-jangan nanti semua kita jumpa. Untuk makluman para jemaah sekalian, dalam tempoh sebulan belum tentu saya dapat jumpa satu rombongan. Dalam tempoh sebulan, rombongan datang daripada Singapura, daripada Kedah, daripada jauh-jauh. Macam baru ni hari Sabtu ada 10 bas. Satu bas pun saya tak dapat jumpa. Kesian kan? Rasa sedih. Saya pun rasa terkilan juga bila saya jumpa ramai orang. Saya pergi jauh, contoh Singapura. Ustazah, hari tu kami pergi, Ustazah tak ada. Saya nak ada di galeri tu sebulan sekali pun belum tentu, sebab jadual selalu keluar. Jadi rombongan dah buat program kan, dah ada tarikh. Dan Alhamdulillah saya bersyukur sangat pada hari ini saya dapat jumpa bertentang mata dengan rombongan daripada Shah Alam ni. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi subhanallah, saya rasa sejak berapa bulan ni lah baru jumpa balik rombongan bas yang datang. Tapi tempat kami kecil, sempit. Macam muslimat tengok, terpaksa bahagi dua, belum ada dewan. Lepas tu masuk galeri pun kena gila-gila, bukan besar sangat, kecil. Subhanallah. Namun sebagaimana saya rasa Ustaz dah ada beritahu, dan tim pun mungkin ada jelaskan, kita sedang memberikan Perkampungan Al-Hijrah. Dah ada kan tunjuk video semua. Saya sebenarnya tadi lepas habis kuliah 2 jam pagi tadi, saya terus bergerak ke satu plantation 4 ekar orang Muslim Melayu kita. Dia buat timun batang. Dia buat timun batang tu. Kos dia nak buat plantation tu 350k. Untuk harvest yang pertama dah balik modal dah. Bayangkan, harvest pertama, maksudnya timun batang ni lepas 30 hari dah boleh hasil. Dia 30 hari sahaja.
Tapi ada teknologi dia, ada sistem dia. Sebab tu dengar sistem dia mahal 350 kan. Tapi dia kata untuk keluaran batch pertama dah balik modal lah 350,000. Hebat kan? Bagaimana cara penjagaan dia, bajet, dan pekerja hanya 6 orang je jaga semua. Lepas tu sistem semua auto. Semua auto, boleh daripada jauh je guna phone. Jadi kami kan ada tanah 42 ekar tu. Sebenarnya bukan kami, kita. Saya percaya di kalangan muslimat, sebahagian besar memang selalu menyumbang kepada Hijrah Village. Tadi dah dijelaskan. Saya cuma nak kongsi sikit yang ni, wahai muslimat. Kita ni dah akhir zaman. Kita kena bersatu. Kita tak mampu buat seorang. Dan ada ramai yang mampu tengok. Dia memang tengok. Dan sangat rugi sebab dia tak ambil peluang untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan. Di dalam masyarakat, di dalam ummah, Allah akan wujudkan, Allah akan lahirkan, Allah akan naikkan sesiapa yang Allah berkehendak untuk jadi wakil ummah. Dan saya pun tak terfikir nak duduk di tahap ni. Tak tahu pun perjalanan yang Allah aturkan untuk saya untuk jadi seperti hari ini. Ketika sekolah rendah, ketika sekolah menengah, ketika universiti, kita tak tahu pun. Tapi bila Allah dah memaksa, Allah yang Jabbar, yang maha memaksa, Allah yang maha mengatur segala-galanya, macam Ustaz kata tadi, macam mimpi, kan ada ni, kan ada ni. Jadi sampai peringkat, bila saya jumpa orang-orang alim, para alim ulama', dia kata, Ustazah, teruskan walaupun nampak semua belum ada hasil. Buat-buat. Sebab kita ni penyedia tapak sahaja. Kita ni siapkan tapak. Generasi akan datang yang akan menikmati. Banyak pembangunan kekuatan ekonomi umat Islam yang dah bangunkan, yang jadi pengasas, semua dah meninggal dunia. Kekuatan di dunia, di mana-mana tamadun, yang nak buat tapak ni sakit, tuan-puan sekalian. Contoh ya, kita beli tanah 4 ekar. Dalam tu ada semak, ada apa lagi? Ada ular, ada paya lah contohnya. Lagi? Ada macam-macam. Ada binatang berbisa yang berluka. Kita beli tanah berluka ni, yang tak nampak, tanah yang tak tahu apa-apa. Okey, bila ada, kalau saya cakap okey, tanah ni kita nak buat macam ni, macam ni, masa cakap tu dah ada orang left dah. Dah ada orang tinggal. Tak nampak baru, tak nampak apa, hutan lagi ni. Lepas tu kita mula menebas. Apa berlaku masa menebas? Nampak sikit tapi sakit tak menebas? Sakit. Kita akan luka. Kita mungkin kena binatang berbisa. Kita itu penat, panas, busuk, kotor, hanya semua kena tempuh. Bila lapang, orang pun nampak. Ui, cantiknya. Oh, okey, tempat ni nak buat projek apa? Lepas tu ada orang yang datang. Tapi masa projek dilaksanakan, sakit. Nak bangunkan setiap tiang apa semua, masa ni ada lagi yang tinggal, yang pergi sebab tak mampu nak bersama. Nak nampak sampai surat. Tapi bila dah naik tiang, dah cantik, lepas tu ada bangunan, masa tu baru ramai yang datang. Baru ramai yang datang. Sekarang kalau tuan-puan datang perkampungan Hijrah, memang 50 buah rumah dah siap. Tapi boleh tengok semua rangka-rangka. Tak ramai lagi yang datang bersungguh tengok, percaya bahawa akan dibangunkan sebagaimana yang di video tadi tu. Kita nak bentuk satu sistem ekonomi umat Islam yang ada ekosistem. Apa maksud ekosistem? Maksudnya kita boleh hidup dalam tu, semua kitaran ada, semua keperluan ada, kecuali tak ada padi dan beras saja. Sekarang di dalam perkampungan Hijrah ada 2 kolam besar, ada 60,000 ekor ikan tilapia merah. Bulan 9 ni semua dah boleh keluar. Tilapia merah mahal sekarang. Dulu pun mahal, memang akan makin mahal. 1 kilo bukan 16. 2 ekor tu kira 1 kilo. Lebih kurang lah dengan saiz yang besar tu. Lepas tu kita nak pergi kepada plantation. Itu yang kita pergi lawat tadi tu. Tak jauh mana pun. Rupanya jiran 2 buah rumah kami. Kami tak tahu dia ada ladang timun sampai macam tu. Sampai menteri turun. Dan untuk makluman muslimat sekalian, dia kata masa dia pacak tiang, clearkan, dah ramai pembawa datang nak booking. Baru je keluar sikit ni, dan sekarang dia diberikan tanah oleh Masjid Agama Islam untuk buat 10 ekar lagi. Dia kata Allahu Akbar. Maksudnya penerimaan timur batang, saat timur batang ni orang buat jeruk, orang buat itu, buat ni macam-macam. Lepas tu dia punya high quality sampai dapat anugerah. Kita bangga Melayu Islam kita buat macam tu. Sebab pertanian dikuasai oleh siapa? Bukan Islam, bukan kita.
Tapi sebelum dia berjaya, dia boleh beli tanah berluka yang murah. Tak ada siapa yang pandang. Dia kata bila dah settle, ramai datang itu, ini dan sebagainya. Kita bila dengar, rasa syok kan? Oh, best lah buat. Rasa ada modal, bincang dengan suami lah buat. Contoh kan? Tetapi cabaran datang bila peringkat awal, tak ramai yang nak pergi sampai garisan akhir. Kau faham kan? Saya dah terlanjur. Oh, terlanjur. Saya terlanjur apa? Terlanjur buat. Dah terlanjur. Maksud saya dah tak ada pilihan untuk berhenti. Sakit, penat, stres, rasa nak lari apa, saya tak ada pilihan. Kita dah beli tanah, kita dah berwawarkan, orang menunggu. Dan kenapa Ustazah belum siap lagi tapi dah wawarkan dah projek ni sekian-sekian? Itu adalah satu bentuk keterikatan kita, komitmen kepada ummah. Orang sentiasa tanya, orang nak tengok progres. Jadi kita push diri kita, push. Subhanallah. InsyaAllah besok mudah-mudahan Hijrah Village ini melainkan ramai umat Islam yang berhijrah betul-betul. Hijrahkan kehidupan, hijrah cara berfikir, cara berpakai, cara hidup. Subhanallah. Dalam pembangunan kampung hijrah tadi dijelaskan akan ada pembangunan rohani, pembangunan fizikal, mini-mini kilang, agrotourism. Akan ada bangunan chalet, hotel, mungkin adalah yang berapa bintang. Lepas tu ada water park yang asing, laki khas laki, perempuan khas perempuan yang berkeluarga. Ada tempat untuk sukan sunat. Dan kita akan buat mini stadium sebab kita tahu ramai sangat orang suka bersukan, yang boleh main futsal apa semua. Maksudnya di tempat ini kan rumah-rumah kebajikan, rumah asnaf fakir miskin, rumah ibu tunggal apa semua, orang datang untuk melancong. Kita akan jadikan dia pelancongan, pusat pelancongan yang cantik, hebat, terbaik, sampai non-Muslim pun nak datang. Kita fikirlah macam mana nak jadikan tempat tu tarikan pelancongan betul-betul. Orang datang dengan niat melancong, tapi sebenarnya dia datang ke satu tempat yang barakah. Di situ ada Masjid Al-Hijrah, di situ ada madrasah. Akhirnya orang yang nak pergi tempat tu untuk hiburan, akhirnya dia pergi menuju kepada akhirat. Dia datang, dia akan terima dakwah kita, penyampaian kita. Sebab kadang-kadang tempat dakwah eksklusif untuk orang baik-baik saja, betul atau tidak? Orang baik untuk jadi lebih baik. Orang yang dah dekat dengan kematian macam Subhanallah. Sebab itu guru-guru bila kami jumpa ustazah, banyak tempat siapkan untuk warga emas. Dia orang ni memang tak fikir apa, fokus akhirat dah. Sedangkan umat ini perlu dibangunkan dengan tenaga muda. Kita kena sediakan platform untuk mereka. Siapa nak buat? Kita nak tunggu siapa buat? Masa kami buka ladang ternak ummah tu, kenapa kami buka ladang ternak lembu kambing di Kuala Sungai Yu tu, kapal Sungai Yu Kuala Selangor tu, 4 ekar tu, kos lebih kurang dah hampir 5 juta. Masa tu kes ayam yang import daripada luar negara, kes daging import luar negara, dia cuma tampal halal je tapi sebenarnya daging tu tak halal. Siapa yang kontrol semua ni dan sebagainya, ada kartel-kartel dia. Saya terlibat secara tak langsung dengan kes tu. Lepas tu saya hubungi JAKIM. Saya cakap macam ni, kenapa belum menarik? Tahu tak, ada pihak ni cakap dekat saya, masa ni saya dah berhenti JAKIM. Ustazah, orang macam ustazah ni ramai, tahu bercakap je, buatlah. Maksud buat tu, kita ni duduk, kita memang bergantung dengan import daging daripada luar negara. Dan daging tempatan sangat mahal. Sebab tak ramai pun orang kita yang nak berada dalam usaha peringkat awal ni. Kita jadi pembeli je, lepas tu komplain bila harga mahal. Tapi siapa yang sanggup nak ternak, nak belajar ternak? Bila dia cakap macam tu, saya berdesing. Saya pun meeting dengan ustaz, dengan ni kita kena buat ladang ternak. Sejenis yang macam itulah ya. Allahu Akbar. Betul, benda tu buat keputusan sehari. Lepas tu 2-3 hari kami terus cari ladang. Lepas seminggu terus buat beli. Terus beli ladang tu. Berapa harga 4 ekar tu? Saya tengok kapal Sungai Kuala Selangor. Memang itu kawasan ayam apa semua. Lepas tu bangunan dibangunkan. Kalau anda pergi, anda akan tengok pembangunan di situ. Kita buat standard punya, Australia punya standard. Kalau tengok kandang kambing, anda akan nampak macam banglo. Banglo kambing dengan ketinggian, dengan keselesaan apa semua, bersih apa semua. Tak ada, aircon je tak ada. Oh kan. Ya, ada. Setengah ada aircon dia, ada kitaran dia yang lebih cepat, lebih selesa, ada jenis dia. Saya nak bagi tahu, subhanallah, bila kita ada nekat, kita ada tim dan kita ada sokongan ummah, sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh buat.
Macam muslimat datang ini bukan tak susah ni. Korban masa. Mungkin ada gaduh dengan lelaki pun ada ni pagi-pagi ni. Tak ada. Korbankan harta, korbankan tenaga. Tak semua wanita suka rombongan Cik Kiah macam ni. Kan? Nak hidup sini-sendiri dengan cucu, buat hal sendiri saja. Tapi bila sanggup daftar nama, bayar itu ini, pasti ikut rombongan naik bas kan. Masing-masing ada kita besar-besar, rumah besar-besar ni. Orang sealam semua orang kaya ni. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya orang yang elit berpendidikan tak ramai yang nak ikut rombongan duduk kan. Dengan macam-macam hal kenal perempuan yang tu yang ini kan. Yang action yang macam-macam lah kan. Saya pun ada action saya juga. Action masing-masing kan. Tak ramai. Macam orang kata macam cedok budak macam tu lah kan. Tetapi kerana faham perlu menyokong gerakan-gerakan seperti ini. So mereka datangkan rombongan seperti ini. Saya ni naik Blue Bomber sangat memberi semangat, motivasi, inspirasi, kekuatan pada kami. Kita ada staff lebih kurang 200 orang. 80 tu foreigner, 120 adalah tenaga muda yang dah nampak ni. Orang muda, kita faham, tengok anak perempuan sekalian macam mana, hati tisu. Kadang tu kena selalu main tarik ni, pandai pujuk sekian-sekian. Tetapi alhamdulillah Allah hantar orang-orang muda yang hebat dan mereka ni sangat kental. Bukan ramai yang boleh bertahan dengan saya. Bukan cerita dengan kerja, kadang dengan saya sendiri. Kita nak laju, kita nak cepat, lepas tu teliti, lepas tu macam cerewet. Tapi sebab kita nak yang terbaik tu. Jadi ada yang 3 tahun lebih, ada yang 4 tahun bertahan, ada yang seminggu je baru keluar. Sebab apa? Bila dia tahu bagaimana situasi bekerja di sini, bukan hanya kerja diberikan selain tugas, tapi ada kerja tambahan bila diperlukan, bukan selalu. Tapi kita jaga kebajikan. Kita berikan gaji yang baik, bahkan lebih baik daripada syarikat-syarikat lain. Kita tahu mereka perlu, bahkan bayangkan ya, yang SPM pun dekat sini paling rendah pun dalam 2K. Tapi macam mana level kerja dia? Macam mana dia punya sikap, attitude untuk sampai tahap tu? Kita beri peluang semua. Bahkan ada pegawai tinggi kita, dia SPM, tapi pengalaman dia, attitude dia, komitmen dia bagus. Dengan degree master pun ada semua. Kita bukan nak plan jangka pendek, tapi benda kerja kosong subhanallah. Sebenarnya kita boleh rasmikan hari inilah. Sempena kedatangan rombongan yang barakah ini bukan kerja kosong. Ini memang overqualified. Perempuan ni overqualified, memang tak boleh. Kalau interview bukan sebab tak cukup syarat, terlebih syarat. Experience terlebih apa semua. Jadi saya takut. Ini semua orang hebat-hebat ni. Saya tak nampak. Jadi saya surrender. Saya tak boleh. Saya kena jadi memimpin orang bawah-bawah. Nanti kalau tak, saya jadi kecil-kecut dengan puan-puan ni. Masa ceramah je nampak macam semangat, berani ni ya. Jadi Masya Allah, saya diberitahu oleh Ustaz Surena sedikitlah gambaran, background. Kita dah faham. Tapi kita dah faham dah, kalau orang dari sini macam mana. Bukan kita nak ukur dari sudut kawasan standard, tidak. Tapi kita dah faham cara berfikir lain, cara bergerak lain, cara bercakap pula, cara pandang pula ini. Pandang dengan kasih sayang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun tak ada perasmian yang rasmi, official, sebenarnya ilham ni Allah berikan ketika di Arafah. Masa tengah di Arafah, nangis-nangis, non-stop nangis. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, aku tak larat. Ya Allah, aku penat. Ya Allah, terlalu banyak benda nak buat. Ya Allah, betul ke apa yang aku buat ni? Ke aku kena stop itu, kena stop ni? Aku dah tak terkejar dah. Ya Allah, sekian-sekian. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Hantarlah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar nak membantu. Lepas tu kan, saya tahu ramai yang minta nak bagi khidmat. Ustazah, kami nak menyumbang tenaga. Saya duit tak ada, tapi saya ada pengalaman, saya ada kepakaran begini-begini. Kemudian di Arafah tu juga, yang baru-baru ni haji, saya kata, saya nak bagi nama apa. Saya pun terfikir akar. Betul, demi Allah, masa dekat Arafah tu akar. Apa dia akar? Ahli khidmat Allah Rasulullah. Allahu Akbar. Dan akar tu foundation. Betul kan?
Saya, sebab ramai kata Ustazah, saya ada ahli khidmat. Ustazah, kenapa saya tak pernah terima sampai hari ni orang nak volunteer, nak percuma, nak bagi khidmat. Saya tak pernah rasa saya layak. Saya kata, saya tak layak menerima siapa-siapa nak khidmat untuk saya. Saya siapa? Saya bukan alim ulama, saya bukan guru, saya bukan orang yang orang yang warak, orang yang soleh. Saya tahu saya tak layak untuk ambil tenaga orang untuk khidmat pada saya percuma. Itu fikiran saya. Sebab tu selalu tolak. Walaupun ada orang, Ustazah, saya nak berhenti kerja, saya nak khidmat, Ustazah tak payah gaji saya, duit saya dah banyak, tapi saya nak khidmat, Ustazah bagi je tugas saya ni. Tak pernah terima. Siapa yang datang gini-gini, kita bayar gaji, sebab saya takut, saya rasa saya tidak layak. Tapi bila sebut akar, Allah beri ilham dekat Arafah tu, dan saya dah minta tim, saya dah bagi tahu tim, kita akan bentuk akar. Dia bukan khidmat dengan saya, bukan khidmat dengan hijrah, bukan khidmat dengan syarikat, tapi dia berkhidmat dengan Allah dan Rasulullah. A, ahli. K, khidmat. A, Allah. R, Rasulullah. Jadi tak terikat. Datang, nak pergi. Maksudnya, bila dia datang, mungkin ada, Ustazah, saya nak sumbang sekian-sekian. Saya tahu Ustazah ada nak buat plantation. Saya ada pengalaman. Suami saya dalam bidang sekian-sekian. Kita nak bantu. Nak bantu bermusim. Faham Kita akan buka dah HITAS, Hijrah Islamic Tafiz School dekat Nilai. Saya ada pengalaman, saya bekas guru besar, saya nak bantu Ustazah mungkin set up sikit gini. Ya, mungkin 2 bulan. Datang dengan niat khidmat untuk Allah dan Rasulullah, untuk agama. Sebab itu kalaulah khidmat pada kita, saya takut terikatkan dia lari, saya terasa hati tengok dia geng Ustazah lain. Kenapalah, nanti dia cerita buruk saya ke apa ke. Faham tak? Benda-benda macam tu saya tak nak terikat dengan manusia, tak nak terikat sekian, tetapi biar orang itu datang terikat dengan Allah dan Rasulullah. Buat tu memang mengharap Allah pandang apa yang dia buat, apa yang dia cakap, apa setiap hari, walaupun tak dapat penghargaan dan pujian manusia. Saya pun mungkin tak tahu apa yang dia buat, tapi akhirnya nampak hasil. Tapi Allah melihat usaha setiap hari, setiap masa tu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan sesiapa yang nak masuk dalam kumpulan akar ni, kita akan buat by batch. Maksudnya, contoh begini, kita dah ada platform, tim dah buat platform, cuma saya tak lancarkan je. Platform bila daftar, beritahu boleh menyumbang dari sudut apa. Apa? Sekarang ni setiap orang ada kelebihan. Jangan pandang rendah pada diri sendiri. Ustazah, kelebihan saya penyebar. Bukan penyebar wabak, tapi saya aktif dalam grup. Saya ada 20 grup WhatsApp. 100 grup WhatsApp. Kan ada orang dalam grup WhatsApp dia memang aktif kan? Sebab ada dialah grup tu hidup. Orang lain keri-keri je, tapi dia memang muka tembok lah, orang kata, orang tak layan pun dia Assalamualaikum gini-gini. Jadi Ustazah, insyaAllah saya akan menyumbang kepada saya jadi penyebar apa mungkin projek Ustazah, apa yang Ustazah perlukan, sekian. Contohlah, grup penyebar ni memang kita perlu, sebab orang tak tahu, bukan orang tak nak memberi. Saya bagi satu contoh, pada 8 hari bulan, 8 bulan last kita kena bayar. 10 bulan ni berapa bulan? Hari ni 7. Okey. Untuk makluman, pada setiap 10 hari bulan, kami ada komitmen bayar sampai Oktober ini kepada satu entiti ni 480k ke? 420. 420 saja. Bukan ringgit. 420,000. Alhamdulillah pagi tadi ada hamba Allah mesej, Ustazah saya nak transfer 100k. Lepas tu on the way saya datang, ada orang call, Ustazah ni sahabat ni pada Brunei, dia pun nak bagi lebih kurang 30k ataupun lebih 30k Brunei macam tu, lebih kurang 100 Malaysia lah juga. Tuan-puan, sebab itu bila kita dekat je dengan garis nak bayar akhir, sebab kita beli bangunan hampir 3 juta untuk tafiz lelaki, perempuan. Ini bukan tafiz yang dia ada satu sistem yang hebat. Saya suka dengan kata hebat, orang kita kan hebat macam tu lah. Tapi betul kita nak buat dia punya bukan model, dia punya syllabus model semua tu, setahun lebih kita punya R&D. Sampai luar negara kita pergi, terutamanya Indonesia. Nak wujudkan satu sistem, nantilah sampai masa saya akan buat live, saya akan cerita apakah anak kita ni 3 bulan pertama nampak apa perubahan mungkin pada karakter. 3 bulan seterusnya perubahan dari segi cara berfikir, lepas tu cara bercakap. Dan saya juga nak melahirkan, ada ramai lagi. Bukan saya katakan saya jadi contoh, sebab orang akan tanya, Ustazah kena wujudkan, kena lahirkan
Ustazah Asma 2, 3 sampai puluh ratus macam tu lah. Bukan nak klon saya tak. Maksudnya perlu ada pewaris ataupun yang akan meneruskan generasi tu. Sebab kan legasi tu kadang-kadang bukan anak kita yang jadi. Anak orang lain lebih bersungguh, ibu bapanya lebih bercita-cita. Sekian-sekian. Jadi itulah tapak Hijrah International Islamic School tu. Mereka akan ada kemahiran bahasa. Sekurang-kurangnya 3 bahasa. Bahasa Melayu ialah, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Ada sebab kenapa kita pilih bahasa Cina. Mungkin dia nak pilih Korea. Mungkin kita ni. Sains, matematik, maksudnya itu basic yang diorang akan kuasai. Tapi dia banyak more kepada contoh. Bila peraturan, ada 10 peraturan, semua berdasarkan peraturan ini berdasarkan firman Allah sekian. Diorang akan jadi Qurani, diorang bercakap dengan Quran. Bila mereka buat sesuatu mesti ada dalil hadis. Maksud kita nak bentuk, walaupun tak ramai sekolah tu sekarang dengan jumlah, dengan kapasiti, kita boleh muat dalam 100 orang. Tapi kalau yang keluar itu high quality, lepas tu dia jadi engineer ke, jadi arkitek ke, jadi doktor ke, terpulang. Maksudnya boleh. Cuma masuk je sekejap untuk bentuk karakter, bentuk cara berfikir, bentuk jiwa dia. Lepas tu dia masuk balik ke sistem aliran mainstream ni, aliran kebangsaan ni. Tapi dia dah ada bekalan tu. Dia ada Al-Quran, dia ada hadis Nabi, dia dah berbeza dah. Lepas tu dia ambil experience, dia nak jadi kerja cita dia apa, terpulang. Hari ini ramai ibu bapa cari tempat macam ni, macam dengan fitnah akhir zaman ni, macam nak pergi bersih anak kejap. Nak brainwash, bukan brainwash ya. Macam tu lah lebih kurang. Sampai akidah dia benar, ibadat dia mantap, apa semua dia. Dia bila pergi ke sekolah, dia yang mengubah suasana. Dia yang akan mempengaruhi kawan-kawan dia. Maksudnya kita lahirkan, dia masuk setahun ataupun 2 tahun, dia jadi ejen penyebar. Kita nak tunggu dia jadi ustaz 10 tahun lagi lambat. Sebab anak remaja makin rosak. Biar dia wakil masuk sini-sini. Oh ni daripada mana? Okey. Boleh jadi ada sekolah pula minta. Minta lah daripada HITAS ni untuk masuk. Jadi ketua pelajar, jadi contoh pelajar lain. Saya cakap pun berdiri belum lama. Tolonglah berdiri tak? Berdiri sikit-sikit ya. Subhanallah. Nampak tak? Cita-cita tu besar kan? Mustahil atau tidak buat? Tak mustahil. Ada nekat, ada keinginan. Dan jalan bukan mudah. Tangisan, jatuh, rasa nak berhenti, rasa nak lari, rasa macam-macam lah tuan-puan sekalian. Tapi bila saya tahu ada satu madrasah, sistem dibuat oleh Yahudi sangat hebat, Kibbutz tu. Lepas ni cari Kibbutz ni, satu perkampungan Yahudi yang dia bina di seluruh dunia daripada awal tahun 19 ataupun hujung tahun 18, maksudnya abad ke-18. Kibbutz ni sistem ekonomi yang macam kita nak buat hijrah village ni, dia orang dah buat lama dah. Dia orang boleh hidup dalam kitaran tu. Yang keluar daripada situ memang genius anak-anak Yahudi Israel yang bertebaran seluruh dunia. Yang kami pergi ke sebuah sekolah Indonesia yang jadi contoh HITAS ni, prinsipal dia pernah pergi ke sekolah anak Yahudi yang dalam kibbutz yang berada di Israel tu. Ada seorang kanak-kanak umur lebih kurang mungkin darjah 3, darjah 4, tanya dia, "Madam, where you from?" Okay, Indonesia? Which part Indonesia? Lepas tu dia sebutlah di Padang. Padang? Betul Padang? Apa? Padang Panjang. Okey kan? Mia Puteri Padang Panjang kan? Sebab saya dengar cerita ni langsung daripada prinsipal dia, guru besar dia pun perempuan. Lepas tu, tahu tak anak tu cakap apa? Okey, di kawasan kamu ini, tanahnya tinggi, suhunya sekian-sekian, penduduk, punca pendapatan penduduk sekian-sekian, satu hari nanti saya akan kuasai tempat kamu. Memang anak-anak Yahudi Israel ni memang dia dilatih untuk menguasai ekonomi tempat orang, walaupun bukan direct, nampak direct, tapi melalui orang tengah. Maksudnya bukan hanya Indonesia, Malaysia apa semua, dia orang daripada kecil mereka dah dilatih. Dari segi intelijen dia orang sangat luar biasa. Kita pun dengar tenganga macam tu. Sampai bila kita nak tenganga, kena ada orang yang memulakan. Kami yang memulakan nak buat macam sedikit perubahan ni, of course tak sempurna. Of course, tapi lepas ni kita pasti bila dah ada orang mula, lepas ni ada pembaruan. Akan lahir generasi yang bijak, yang kental, yang kuat, yang apa, yang mana anak-anak kita inilah akan menjadi tentera Imam Mahdi, memperjuangkan agama Allah. Sebab Islam akan berkembang 2/3 dunia sekarang dalam proses. 2/3 dunia, maksudnya Islam akan jadi kuasa besar nombor 1 dunia sebelum berlaku kiamat.
Adakah kita hanya nak memandang atau kita sebahagian yang menyumbang? Macam tu. Saya nak sebut last 10 hari bulan ni, last sebenarnya setiap bulan kami terikat, kita dah tukar nama SMP semua, kita kena bayar kepada pemilik bangunan yang dinilai kalau nak pergi lawat. Nanti ada tunjuk gambar dah tadi semua. Yang tu lah. Jadi kita nak buka start tahun depan, InsyaAllah anak-anak tu akan dilatih public speaking. Saya ni nak kongsi sangat, maksudnya kemahiran berceramah, mengajar, macam mana kaedah waktu singkat, persiapan apa semua. Tapi kena ada wadah, ada tempat. Macam tu. Jadi setiap 10 orang kami bekerja. Tadi akaunten kata Ustazah, dalam akaun kita memang ada kosong. Pasal ada orang nak bagi 100k, pasal ada orang nak bagi ni. Jadi tinggal lebih kurang 200k lebih yang kami kena cari dah tempoh 3 hari ni. Kalau kita lebih je, memang kena denda, penalti, pasal adalah beberapa. Kita tinggal bulan 8 ni, bulan 8 9, 10, 3 bulan lagi. Maksudnya ada balance lebih kurang 1 juta lebih 1.2 juta. Kok lah ada nak bagi 1 juta. Boleh jumpa lepas ni 1 juta rupiah. Ustazah ada 1 juta rupiah. Ataupun kalau anda ada perseorangan ataupun pihak yang nak suruh saya jumpa. Ustazah, saya jumpa ada orang terlebih duit ni Ustazah. Ada orang memang dia memang dermawan, hartawan, jutawan, bilianan ke apa ke. Tapi Ustazah, boleh ke nak minta satu masa Ustazah pergi jumpa dia dan present paperwork dan tunjuk apa semua. Sebab orang ni dia nak menyumbang tapi dia nak kepercayaan. Dia nak ada kena formal lah. Kena black and white. Betul, kena black and white. Jadi dalam tempoh 3 bulan ni memang saya struggle untuk kumpulkan ni. Kenapa saya tak wawarkan secara umum pembelian bangunan tu? Sebab ada sebab-sebab tertentu. Kan saya tak ada buat video mohon sumbangan kutipan, kan tak ada nampak kan? Inilah cara kami mengumpulkan, dah bayar lebih kurang 1.4 juta. Caranya macam tu lah. Jumpa orang person, cari sekian-sekian. Sebab bangunan tu kalau tengok tadi cantik kan? Kalau orang Islam kita yang tak berfikiran terbuka, dia akan kata, apa nak buat tahfiz, bangunan mahal-mahal, beli bazir cukup. Akhirnya tahfiz dilihat bangunan buruk, basic, kena ni. Kenapa? Padahal institusi mengangkat Al-Quran kena bangunan yang terbaik, fasiliti terbaik, barulah kita boleh hasilkan yang terbaik. Sebab itu bila saya tengok bangunan, saya nak buat kutipan, saya semacam kena kecam adalah ni. Nak beli bangunan mahal-mahal, lepas tu minta sumbangan. Faham kan maksud saya? Akhirnya saya tak buat sumbangan terbuka. Tapi Allah bagi rezeki tu ada. Subhanallah. Tapi cerita dah habis bayar, cerita seterusnya itu sampai kita ni. Dan Alhamdulillah ada 3 guru besar yang berhenti sebelum ni di sekolah masing-masing nak bantu hitas. Mereka lah Masya Allah yang bersungguh-sungguh buat ni sampai luar negara apa semua. Jadi muslimin, tak ada muslimat, kalau bak ceramah, dah selalu dengar dah ceramah saya sampai dah jemu kan. Setiap pagi ada ceramah apa semua. So hari ni saya tak ceramah, tak payah. Kita berbual macam ni kan, kita borak macam ni. Cuma mungkinlah sebagai penutup, Masya Allah, daripada wanita ke wanita, wanita ke wanita, yang comel-comel jelita semua ni, Masya Allah. Cuba tengok orang sebelah, puji sikit, cantik lah awak. Puji cantik lah, suka lah. Puji ikhlas ikhlas. Mata tengok mata tengok. Masya Allah. Tengok. Alhamdulillah. Semua orang suka dipuji, comel, awet muda. Sekian-sekian. Masya Allah. Okey, muslimat yang saya sayang, yang saya kasih. Kadang-kadang bila kita ni banyak sangat beri kasih sayang, perhatian bahagian pada orang, kita lupa untuk diri sendiri. Betul atau tidak? Kita lupa. Nak manjakan diri, nak jaga diri, kita lupa. Saya cakap pada diri saya sendirilah. Sampai sakit, sampai stres, sampai kemurungan, barulah kita cari jalan. Barulah kita telefon kawan, barulah begitu begini. Tapi kalau kita boleh disiplin, jaga diri kita, sayang diri kita, itu jauh lebih baik. Sebab diri kita ni ada amanah. Kita khalifah Allah. InsyaAllah. Tu nak secepat dah masa. Okey. Ya, nanti saya pergi sana. Dia orang dah risau kan. Nanti dah sini saya pergi sana pula. Okey. Nak dengar tazkirah sikit kan? Itulah tazkirahnya ni. Saya nak sebut, Masya Allah,
Wanita sekalian, anggota badan kita ni paling banyak menguasai diri kita apa? Akal fikiran ke, emosi ke, rohani ke, fizikal kita? Emosi. Sebenarnya emosi. Perempuan emosi. Orang lelaki apa yang menguasai dia? Nafsu. Ada yang kata nafsu. Betul, makan. Makan. Oh, nafsu makan. Dia kalau dapat makan dia okey orang lelaki. Okey. Tapi melalui ujian emosi tu juga ada rahmat yang begitu besar. Sebab emosi kita yang kuat tu lah, badan fizik kita yang lemah ni boleh jadi kuat untuk beri kasih sayang. Sebab emosi kasih sayang. Badan lemah tak larat, marah, kuat juga. Bertenaga lain macam bila marah. Sedih, kan? Kalau fikir mana yang mata banyak, tapi emosi sedih tu dia ikut tak berhenti menangis. Satu hari boleh bengkak, kan? Tak tahu macam mana air tu boleh keluar tak berhenti, kan? Orang lelaki punya susah nak menangis, kan? Masya Allah. Jadi, subhanallah, dalam kita dapat emosi yang stabil, sebenarnya berkait sangat dengan kadar kesihatan diri kita. Jadikanlah satu amalan sunnah Nabi untuk jaga kesihatan diri, contohnya berbekam. Takut. Siapa yang tak pernah bekam? Tak pernah bekam? Tak pernah. Hai, semuanya penakut rupanya ya. Nampak cak hebat-hebat. Saya bekam apa tu nama? Bekam angin memang tak sakit. Dia memang bekam angin dulu. Dia ada yang guna jarum, ada guna pisau. Saya dua-dua saya buat. Sebenarnya antara jarum dengan pisau, lagi tak sakit pisau. Pisau tu dia guna pisau yang bedah tu, yang halus sangat. Bila dia toreh tu, pak tak rasa. Dia halus-halus sikit je. Berbanding dengan jarum, pak dia ke dalam tu. Aduh, semalam baru saya buat bekam. Saya perhatikan, saya dah lama tak buat. Saya perhatikan badan saya sendiri bila buat bekam. Dan saya juga buat akupunture. Penuh kat kepala saya akupunture ni. Ni kat muka sebab ada benda berkait dengan kepala. Saya kan hari tu saya sakit kepala minggu lepas sampai 4 hari. Saya baru ingat lama tak buat akupunture, lama tak bekam. Saya pernah dulu sakit-sakit, lepas saya buat akupunture bekam secara teratur. Lama saya tak sakit kepala, badan saya tak sihat. Badan kita kan setiap 4 bulan ke 3 bulan sebenarnya kita kena keluarkan toksik darah. Tapi bila tak keluar melalui bekam, dia keluar melalui cara lain tapi tak sempurna. Dia berkekalan jadi toksik. Bila toksik tu dalam badan kita, darah tu kan mengalihkan semua zat badan apa semua kan. Bila dia dah pekat, dia banyak toksik, kita makan suplemen mahal ribu-ribu pun, dia tak boleh nak absorb, dia tak boleh nak berkesan. Sebab toksik darah. Dia ada toksik lain lagi, tapi itu toksik yang berada dalam darah, prosesnya adalah melalui bekam tu. Sebab itu kan Nabi tekankan, maksudnya bab bekam itu satu rawatan tib nabawi, rawatan Nabi. Sebenarnya bagi orang yang takut, cara atasi ketakutan adalah buat sekali. Nak lagi. Lepas tu kita rasa badan tu ringan. Subhanallah, bila buat akupunture, mula-mula kita seram tengok macam jarum masuk tu kan. Sebenarnya jarum tu halus, tak rasa apa pun. Tapi bahagian darah yang tersekat, yang tak mengalir elok, situ kita akan rasa aduh sakitnya, berdenyut-denyut. Lepas tu dia hilang. Lepas dia dah cabut, yang akupunture tu dia dah cabut, kita rasa lega sebab aliran darah mengalir dengan baik. Subhanallah. Saya buat rawatan ni pasangan suami isteri. Bila buat, suami dia buat kat suami saya, isteri buat kat saya. Ramai orang yang lumpuh 5 tahun sekian-sekian boleh berjalan sebab bekam dan akupunture. Dia berkait dengan saraf, dia berkait dengan saluran darah. Jadi subhanallah, saya pun bila dah kita gini kan, bila sihat kita push diri kita, lepas tu sakit, sihat sekejap push. Tapi bila kita jaga secara konsisten, kita boleh sihat dalam tempoh yang lama. Kita boleh sihat tempoh yang lama. Macam Elapenidol, ingat saya ada masa untuk pening kepala, macam tu. Saya pula ingat saya ada masa untuk sakit, macam tu. Sebab kena perlu badan yang kuat. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Perasan tak ibu-ibu, nenek-nenek, kadang-kadang perangai cucu tu, dia sebenarnya perangai dia okey je, ataupun perangai anak, tapi sebenarnya badan kita yang tak larat. Jadi emosi kita jadi lemah. Bila datang ujian pada anak contohnya, kita jadi beremosi sangat.
Pernah tak kita badan sehat, kuat, happy-happy, bertenaga, lepas tu ada ujian, kita hadapi ujian tu dengan cool je. Sebab kita ada energi, kita ada tenaga untuk menguruskan emosi yang datang tu. Tapi bila dah lah lemah, tak larat, Umi tak larat ni, dia bercampur. Sebab tempat letak emosi semua tu pada batang tubuh. Sebab itu menjaga kesihatan tubuh badan wajib, dan menganiaya tubuh badan sendiri dengan begitu begini adalah haram ataupun zalim, menzalimi diri sendiri. Lepas tu ni kan orang kaya belaka kan. Pergilah, sekarang ada macam-macam pusat rawatan kan, manjakan diri. Buatlah rutin spa sebulan sekali, 2 minggu sekali. Ni duk tanya orang, macam mana lawa kulit duit sayang nak guna. Saya berutin diri saya. Saya rutin pergi buat facial tu sebulan sekali, kadang lama-lama sekali. Lepas tu kalau tak rajin 2 minggu sekali. Tak, pergi bersih. Muda lagi 40. Hajar lagi cantik. Umur 50, 60. Tengok sihat. Biasanya kesihatan dalam dia akan pergi pada kulit adalah tanggungjawab kita juga. Jadi bagi para wanita sekalian, kita memang sayang orang keliling, tapi kalau tak sayang diri kita, tak boleh beri pun kasih sayang. Kadang yang terlebih adalah emosi, marah, tak puas hati, bebel lebih-lebih. Rupanya sebab badan kita tak fit. Subhanallah. Jadi saya jaga diri saya melalui rawatan-rawatan tip Nabawi macam tadi. Urutlah sebulan sekali. Sayang duit. Handbag yang cantik tu buat berat je kan, mahal-mahal tu. Tapi okey, itu reward, tak ada masalah. Tapi kesihatan adalah anugerah dan harta yang paling berharga dan paling mahal. Subhanallah. Jadi sayangi diri dengan menjaga fizikal, rohani dengan hadir majlis ilmu, mental dengan tengok benda yang baik-baik, dengar yang baik-baik, baca kan dan sebagainya. Masya Allah. Subhanallah. Dan sempena pilihan raya, tiba-tiba undilah saya. Itulah saya punya parti, namanya Parti Hijrah Group Sindian Berhad. Subhanallah. Sebenarnya wanita memang tunjang. Wanita memang tunjang utama ummah. Masya Allah. Anda sangat mempengaruhi anak-anak. Betul tak, anak-anak banyak pengaruh dengan ibu dia kan? Bahkan jadi tanggungjawab. Lelaki tunjang kepada isteri. Di mana lelaki lah yang paling tunjang. Tak. Dia kata lelaki paling tunjang, dia kata. Sebab tunjang wanita lelaki. Tunjang anak tu ibu. Betul Encik. Saraf tunjang. Okey. Ini penutup dah ni. Sebab lagi 4 hari kan pilihan raya, betul tak ni? Kan tak mengundi semua ni? Mengundi. Tak, maksud saya Selangor mengundi kan? Subhanallah. Ni dari Selangor. Perkara pertama yang nak ditekankan adalah kena bagi semangat ataupun tekan pada anak-anak supaya jalankan tanggungjawab mengundi. Peratusan Melayu Islam mengundi 60% saja. Yang PRU 15. Yang bukan Islam, yang bukan Melayu, 90% lebih mereka keluar mengundi. Dari segi peratus, Melayu dengan Cina, India dan kaum-kaum yang lain sekarang dah sama, dah 50-50. Saya ingat berapa tahun lepas 53 lagi, kita 53%. Lepas tu makin menurun dan mereka semakin ramai. Semua rakyat Malaysia belaka. Cuma kita kena faham, Malaysia ini adalah peribuminya adalah Melayu Islam. Kalau kita pergi negara Arab, peribuminya orang Arab. Kita tengok mereka lah yang menguasai. Pergi India, orang India. Pergi negara Cina, orang Cina. Pergi barat, orang putih. Maksudnya itu ada perjuangan untuk peribumi dan bangsa. Itu perjuangan yang fitrah dan tidak salah pun daripada sudut agama. Dari sudut Islam syariat tidak salah. Sebab dengan adanya kekuatan pasak peribumi itu, itulah kestabilan sesebuah negara. Sebab kecintaan peribumi pada negara takkan sama dengan kaum-kaum yang lain. Ini bukan cakap pasal resis ni. Ustazah ni resis lah. Bila kaum India, kaum Cina berkumpul sama mereka, mereka juga bicarakan tentang hak mereka. Bagaimana mereka nak menguatkan bangsa mereka, kaum mereka. Jadi it's normal, itu fitrah, itu bukan bertentangan pun. Jadi
antara tanggungjawab besar yang datang ni, akar ni, ahli khidmat Allah dan Rasulullah. Sebab ramai orang Islam kita sebab duk tengok asyik bergaduh, ayatnya adalah asyik bergaduh, sama je dua-dua. Yang ni naik pun apa yang dicakap tak buat, yang ni pun naik apa cakap tak buat. Baik tak yang undi. Betul tak ramai yang dah cakap dan ramai yang macam tu, tak payahlah dua-dua tak betul, tak nak pening lah. Yang tak betul tu pemimpin yang tak betul tu lah. Kita betul sangat ke ni? Kita kena jadi rakyat yang betul. Pemimpin tak betul, urusan dia dengan Allah, kita tak tangguh apa-apa. Tapi kita sebagai rakyat, kita kena jadi rakyat yang betul. Antara tugas rakyat kena mengundi dan memilih pemimpin. Sistem pemerintahan wajib terbina. Kalau tak, Nabi tak hijrah pada Mekah ke Madinah, kerana nak bangunkan satu sistem pemerintahan Islam. Sebab di situ boleh laksanakan syariah. Maka proses pemilihan pemerintah Islam hari ini adalah proses demokrasi. Dan demokrasi tak bertentangan dengan Islam. Sebab ada orang kata, saya tak pergi ngundi bukan apa Ustazah, sistem ni sistem Tauhud. Ini sistem Tauhud ni sistem syaitan lah dia kata. Ini sistem orientalis, sistem barat. Memang barat yang memperkenalkan sistem demokrasi berparlimen ni. Tetapi itulah sistem yang setakat ini di dunia pada hari ini, sistem yang mengundi semua ni, yang paling adil, yang paling boleh mengawal keselamatan, kesejahteraan dan boleh mewujudkan kestabilan negara. Kalaulah ada, saya nak tanya, ada tak di Malaysia ni satu majlis yang dia yang melantik siapa Perdana Menteri, siapa MB, siapa ni, kalaulah dia boleh buat, lepas tu tak gaduh, boleh jadi pertumpahan darah. Kalau ada satu pihak yang menguasai, yang menentukan. Dulu selepas wafatan Nabi ada sistem syura tu, sistem khalifah. Bila sistem khalifah terakhir Turki Umayyah dah runtuh tahun 1924, sistem khalifah dah tak ada dah. Maksud apa sistem khalifah? Satu pemerintahan Islam berpusat di satu tempat, dia menguasai seluruh kerajaan Islam di dunia. Sistem tu tak ada lah. Kita semua bergerak dengan negara masing-masing. Jadi sistem khalifah di negara Islam pun tak ada. Akhirnya sistem demokrasi inilah untuk memilih pemimpin. Satu undi sangat bermakna. Ia adalah satu ibadah. Saya baca Jabatan Mufti Lampung Islam penerangan pasal undi, bagaimana hujah-hujah para ulama mengatakan hukum mengundi menjadi wajib. Menjadi wajib. Kalau semua masyarakat Melayu tidak disedarkan, Melayu Islam tak disedarkan, akhirnya boleh jadi majoriti dalam parlimen bukan Islam. Benda tu boleh berlaku. Sekarang nampak hampir sama. Boleh berlaku. Dan kita faham apa-apa rang undang-undang, akta, nama apa-apa diluluskan dengan suara majoriti. Betul atau tidak? Sebab itulah apa yang kita buat hari ini mengundi, walaupun nampak macam simple, tetapi kita sedang buat sesuatu yang besar untuk generasi, untuk masa depan. Jadi, peranan wahai para wanita sekalian, biarlah kita bukan kempen, kita tak apa. Kalau kita menyumbang kepada, pastikan semua anak, call anak, balik tak mengundi? Tak, kenapa? Tak ada apa mak. Kau tak ada duit, tak apa mak tanggung. Kalau kami 10 adik-beradik, mak ayah memang kalau ada yang tak mampu, mak ayah akan tanggung. Bagi duit belanja tambahan lagi. Yang penting balik mengundi. Apa pun masalah untuk balik mengundi, mak ayah cuba supaya wajibkan. Dan saya ingat arwah ayah saya dah kritikal dah, hospital tak bagi keluar dah, tapi masa tu mengundi PRU 14. Mengundi, ayah saya cancer stage 4, ada 3 kanser saluran ni, kanser dah pergi pada paru-paru, keadaan dia dah tenat sangat. Dan kebetulan masa tu saya yang jaga arwah ayah saya dekat hospital. Ayah mengalir mata, ayah nak keluar mengundi juga. Doktor tak bagi keluar, nurse pun tak bagi keluar. Lepas tu akhirnya ayah bertegas nak pergi keluar juga pergi cabut undi. Doktor cuma boleh kata, kalau keluar semua tidak di bawah tanggungan kami, ambulans semua kena swasta apa. Saya lah yang uruskan masa tu, hubungi apa semua. Ambulans datang, pergi dengan buaya berselirat, dengan ini, dengan ni, masuk dalam bilik mengundi tu. Memang terlentang lah, cuma pergi pangkah lah. Ambulans lepas tu bawa masuk hospital balik. Bila saya kata ayah dalam keadaan yang sangat tenat dah. Ayah tak apa, dah gugur dah kewajipan. Tapi apa ayah saya cakap? Saya kata, Asma, satu undi ni ayah buat kerana Allah. Ayah nak menyumbang kepada terbinanya, kukuhnya
Islam di bumi Malaysia ni. Pemimpin-pemimpin Islam yang ikhlas, yang benar, yang akan mengangkat, yang akan diangkat. Boleh jadi satu ni mungkin tak berkesan, tak ada kesan pun, kurang satu, mungkinlah dia ada majoriti besar. Dia bukan untuk majoriti, tapi ini adalah jawapan ayah di hadapan Allah. Sampai saat akhir, ayah nak berikan air tangan untuk agama Allah ni. Allahu Akbar. Gambar memang masuk berita sebab situasi tu memang mengharukan. Memang ada, saya semalam saya ingat nak minta dengan adik saya, memang masuk surat khabar, tu kan surat khabar aktif lagi kan. Apa semua, sebab viral lah ketika tu main dengan ambulans untuk cabut undi dalam keadaan yang sangat tenat. Dan ayah saya meninggal pada 10 Ramadan, Jumaat malam, pada Ramadan selepas itu, dalam keadaan Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa yang tak nampak bahawa mengundi itu satu ibadah, satu perjuangan, dia tak faham apa connection memilih pemimpin, pelaksanaan syariah apa semua tu. Itu perjuangan yang besar sebenarnya. Jadi insya-Allah wanita yang hebat di hadapan saya encourage adik-beradik kan, suruh mengundi, saudara mara, anak-anak, siapa sekeliling. Kita ada masa 4 hari lagi. Terpulanglah masing-masing, yang penting keluar juga mengundi. Kita bukan kempen mana-mana parti ni, saya terbuka ni. Cuma sekarang perjuangan sekarang nak supaya tinggi, meningkat jumlah undi di kalangan Melayu Islam, insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you so much. Sekarang dah dekat pukul 1. Dah lapar ke? Tak lapar? Oh, Masya Allah. Jadi kita tak jadilah makan tu ya. Kita akan makan dan saya akan insya-Allah layan semua setiap. Memanglah dia orang suruh ambil gambar ramai-ramai, tapi mesti ada yang tak puas hati. Kan? Lepas tu ada orang ambil 1-2, lepas tu berjangkit. Tak ada lah kau dapat, aku tak dapat. So, kita habiskan kumpulan ni. Lepas kan dah siap, keluar, pergi dulu buat urusan ya masing-masing. Kita salam tapi tak peluk, boleh? Sebab nak jaga, itulah kan pakai bedak semua kan, hilang bedak kan. Kita salam biasa. Lepas tu terus kita akan kerusi ni. Kita letak situ sebab saya mungkin duduk. Jadi siapa yang nak ambil gambar berdua, dia laju-lajulah. Faham? Sampai habis. Siapa yang okey je ambil gambar ramai, okey. Tapi siapa yang berhajat nak ambil gambar, nak tunjuk kat kawan kan, kat adik-beradik. Okey, silakan. Jadi sekian daripada saya. Ya, subhanallah. Okey, saya nak ucap terima kasih ya sudi hadir. InsyaAllah besok bila Perkampungan Hijrah datang buat lawatan lagi boleh? Bila Perkampungan Hijrah siap, situ nanti datang boleh bermalam. Lepas tu kita boleh buat qiyamul lail sama-sama. Dalam tu nanti ada Shelly, ada apa, selesa lah. Tahun depan insyaAllah akan mula buat operasi. Jadi ini peralawatan lah ni. Okey. Oh, ada 3K yang melihat. Terima kasih banyak-banyak. 3,000 yang menonton. Yang ada hadir lebih kurang 30,000 kat sini. Amin. Termasuk malaikat insyaAllah. Jadi kita sudahi MC. Serahkan kembali kepada MC Ustaz Din. Ustaz Din naik ke atas ni jap. Okey. Ibu-ibu muslimat sekalian, kita berdiri sekejap dan pegang tangan kawan-kawan. Kalau dapat pegang ya. Okey, Ustaz Din memimpin untuk lagu, untuk nasyid ni, Teman Sejati. Okey, para muslimat sekalian yang berada di sebelah kiri kanan itu, yang Allah takdirkan sedang berdiri di sebelah kiri kanan kita, yang kita pegang tangan ni, mudah-mudahan Allah jadikan ia adalah sahabat yang tarik menarik kita ke syurga Allah. Amin. Dan kita saling berkasih sayang kerana Allah. Hari ini 4 bas ni rombongannya datang ke galeri. InsyaAllah inilah rombongan yang akan Allah panggil masuk ke dalam syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab. Jadi silakan Ustaz, kita akan sama-sama, tapi kan boleh tak buka sekali dengan lagu, sebab nanti sama-sama akan tengok seni kata ni kan. Ataupun yang sebelah ni ada berapa orang ya? Penuh juga. Oh, kalau panggil ni tak cukup oksigen kan, kita gila-gila. Okey ke bolehlah mana yang muat, sebab dah berdiri kita macam ni. Kita buat macam ni, tim kerusi terus dia susun di tepi, terus kosong. Kita buat sekejap sebab kita pun kita memahami perasaan kawan-kawan kita kat sebelah. Ya.
Nanti dia orang kata tak adil ni kan. Subhanjaya. Masya Allah. Insya Allah. I love you so much. Subhanallah. Okey, jangan off lagi. Jangan off lagi ya. Okey, terus nampak ada lapang, boleh rapat. Dan kita jemput sahabat kita di sebelah untuk masuk. Iya, barakallah. Cuba. Gitu. Masya Allah. Okey, masuk. Selamat datang. Tengok kat sebelah macam ni. Subhanallah. Siapa yang kali pertama jumpa saya face to face? Oh, ramai kali pertama jumpa. Ya, Masjid Negeri kita ada jumpa. Betul. Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Jelutong. Ya Allah, comel-comelnya bidadari syurga. Subhanallah. Ni wanita-wanita, ibu-ibu yang hebat ni. Kita tunggu diorang masuk. Tengok kawan-kawan kita tu. Subhanallah. Semua orang Allah berikan kehebatan yang tersendiri kan. Okey. Okey, awalnya kan. Sabar. Okey, jadi kita ni tengok kawan-kawan kita baru masuk. Ustaz, are you ready? Okey. Ini rapat sangat tak apa ke ni? Tak apa. Okey, pegang tangan orang sebelah kiri kanan. Kalau ada phone tu, bolehlah ni. Okey, boleh je nak buka kipas. Masya Allah, comelnya. Puteri Islam semua ni. Ni tingkatan 4, tingkatan 5 ni lebih kurang. Tingkatan 4, tingkatan 5. Nanti bila dah masuk semua, nanti kita akan selfie dan kita akan bagi gambar yang comel ni. Subhanallah, comel sangat perhimpunan Puteri Islam. Tapi dah permaisuri dah ni, permaisuri Islam. Okey, nanti bila dah masuk last kali dan kita tutup pintu. Okey, boleh ya? Masuk dan tutup pintu. Okey. Muat lah. Ada kosong lagi. Kan di Mekah tu, insyaAllah. Dan ni Hajah ni kata experience dekat Mekah space baru-baru ni. Tapi sebenarnya saya dah share juga dalam banyak live. Masa kita ni tak pernah tak share sekarang ya, semua dah berdiri. Larat tak berdiri ni? Okey, dah pegang tangan orang sebelah. Kita nak nasyid teman sejati. Silakan Ustaz. Okey, semua kena keluarkan suara ya. Okey, jom sama-sama kita nyanyikan lagu Teman Sejati. Angkat tangan, pegang tangan tu. Ku mencari-cari teman yang sejati, buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih Ilahi. Kepadamu Allah ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita. Kepadamu teman ku pohon sokongan, perlawanan dan pengabdian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi,
cari selama ini telah ku temui. Ikut hu. Duduk. Dari sisi perjuangan ini sedang diharungi bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah, ku pohon restu agar kita kekal bersatu. Kepadamu teman, teruskan perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan telah ku ungkapkan segala-galanya. Itulah tandanya kejujuran hati. Buka lampu. Dah habis dah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah. Lagi. Teman yang sejati Tutup lampu belakang. Tutup. menemani perjuangan suci. Okey. Tahniah. Subhanallah, tepukan untuk diri sendiri, buka lampu balik. Subhanallah, ini benar-benar penutup sempena ada yang baru masuk. Masya Allah di belakang. Ya, jemput naik. Jemput bagi laluan. Ya. Subhanallah. Ya, ni untuk ada nak beri penghargaan. Lepas tu ada yang nak menyampaikan sumbangan. Ada yang daripada kumpulan. Dan Al-Fadilah Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Allahumma salli ala Assalamualaikum Muhammad. Benda maghfirah Masya Allah, Allah Akbar. Untuk umur berapa? 75 tahun. Masya Allah, hebat. Persatuan Mubalighah. Ya, ni bendahari daripada persatuan. Ustaz ingat tak masa tahun 2018 Ustazah ada pergi dekat Timur Nemawi, ada anak meninggal masa terbang. Anak saya tu Ustazah. Oh, subhanallah. Ustazah buat ceramah tu. Ya, saya ingat. Anak saya 2018 kan. Dekat Shah Alam, ya. Tim Nemawi tu. Ustaz dapat dia suka. Ya. Anak saya tu Ustazah. Subhanallah. Ya, saya tahu masa tu, saya ingat. Ada meninggal. Ya. Allah. Terima kasih. Amin. Subhanallah Ustazah. Mohon doa Ustazah. Semuanya bagus. Amin. Doa Tak, pandang. Ya. Main. Anak saya umur 5 tahun saya. Anak sulung saya. Moga bertemu kembali di syurga. Subhanallah. Saya Allah sayang. Alhamdulillah. Tak apa. Ini wakil. Ya. Subhanallah. Okey, insyaAllah kita akan teruskan dengan bergambar beramai-ramai terus. Terima kasih Ustazah. Barakallah. Masya Allah banyak. Okey, unit media boleh bantu untuk kita ambil gambar. Terus sekali. Okey, boleh bantu Ustazah untuk kita bergambar. Saya pula naik risau ya. Boleh. Okey, ini wakil masjid kan? Dia ada beberapa masjid, betul? Pandang kamera, senyum. Love you. Thank you.
Alhamdulillah. Okey. Barakallah. Terima kasih. Oh, kapur. Terima kasih. Masya Allah. Ustazah Basira. Puan lagi comel, lagi cantik. Masya Allah. Ustazah kat kamera saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dah. Okey ya. Ustazah masuk. Tolong bagi pandai. Okey, ambil gambar 4 orang katanya ya. Okey, yang 4 orang tu boleh pandang kamera. 1, 2, senyum. Okey, tengok semua sana. Wah, puan belakang tu dah. Next. Betul, Masya Allah. Okey, bismillah. Okey. Amin. Ya. InsyaAllah. Doa Ustazah tu sangat bermakna dan sangat penting. Amin. Okey, masing-masing bawa bertenang. Sampai berkumpul di syurga. Ya. InsyaAllah. Bersama Rasulullah. Amin. InsyaAllah. Saya saya Pak Kasih solat. Sampai saya letak Hasan Kasan. Ya. Masya Allah. Kita boleh collaborate. Masya Allah. Nanti saya bagi tahu tim. Okey. Minta maaf ya. Saya pun minta maaf ya. Okey. Kekurangan. Yang atas. Turunlah Terima insya-Allah. kasih banyak. Barakallah. Terima kasih banyak. Ya, bekerja keras. Bisa balik. Okey, subhanallah. Nanti kita ambil gambar. Max speaker. Okey, subhanallah. Sekarang macam ni, boleh tak ke belakang sikit? Sebab kita akan turunkan kerusi tadi. Jadi di situlah ambil gambar berdua ke baik terus ke. Boleh. Kita ke belakang. Okey. Jadi tim tolong ambilkan kerusi tadi. Sebab kalau naik atas bukan semua orang lutut okey. Jadi kerusi susun kat bawah. Saya akan turun sekarang. Okey. Saya sampaikan salam Syekh Abdul Karim, Syekh Karim Maki, Sendiri sampaikan nanti insya-Allah dia sampai datang sini juga dia kata. Masya-Allah. Bagi salam dia kata. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, bagi kita sama. Saya faham. Semua nak ambil gambar. Boleh tak ke belakang sikit? Kita bagi ruang. Ustazah akan turun bawah. Jadi ke belakang sikit. Belakang lagi insya-Allah. Semua akan dapat bergambar. Jadi bertenang. Okey, ke belakang sikit. Lagi. Terima kasih. Sama. Sahabat Brunei. Oh, barakallah. Daripada Brunei. Saya ikut Ustazah punya program Brunei. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Yang Masya Allah. Jom. Saya pun nak turun. Okey. Ke belakang sikit. Ke belakang lagi ya. Okey. Subhanallah. Ya, cadangannya ambil gambar ikut bas. Semua berpuas hati. Bas 1 ke depan, bas yang ke 2, 3, 4 ke belakang. Baru bertenang. Okey, yang 2, 3, 4 boleh ke belakang dulu. Okey, bertenang semua. Ke belakang sikit, ke belakang lagi. Okey. Bas satu mana? Yang tak angkat tangan tu ke belakang. Belakang sikit Okey. Semua. Okey, kita sekarang nak ambil gambar bas 1. Jadi semua pandang kamera ke depan sana. Ya betul. Okey.
Okey, nampakkan kepala. Sebentar, subhanallah. Yang kat bawah tu boleh tak bertenang dulu? Okey, bas satu. Okey, semua bas satu. Pandang kamera. Ashraf angkat tangan. Okey, pandang kamera semua. Okey, bertenang. Okey, bas satu. Okey, duduk yang bawah tu pun boleh duduk sekali. Okey, bertenang, okey. Okey. Bas satu yang tepi ni ada ke? Yang tepi ni ada? Angkat tangan. Last saya nak tengok yang ujung sekali. Bas satu. Bas satu sahaja. Okey. Okey. Okey, semua senyum dengan senyuman yang paling manis. Satu, pandang kamera. Dua. Okey, pandang kamera. Satu, dua, tiga, senyum. Ayunya Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya, bas satu boleh pergi ke galeri ya. Yang dah ambil gambar tadi, nanti insyaAllah kita akan bagi gambar. Dia ada personal pula, subhanallah. Bagi ruang kepada bas nombor 2. Okey, subhanallah, jangan tolak. Kejap lagi penyek Ustazah. Okey, subhanallah. Bas satu boleh beredar, subhanallah. Wih, Masya Allah, dahsyatnya. Okey, bas satu boleh beredar. Minta kerjasama ya, bas satu. Beri ruang kepada bas 2. Subhanallah. Bas satu boleh beredar, bas satu. Okey. Bas satu beredar terus. Mohon kerjasama, salam saja. Dia kalau dah cium kiri kanan, ni ada berapa orang ni? Okey, bas 2 angkat tangan. Bas 2 angkat tangan. Oh, dah ada. Pandang kamera. Ashraf, nampak tak tu? Okey, duduk. Okey, bas 2 duduk. Bas 2 duduk. Bas 2 duduk. Duduk. Subhanallah. Ijlis. Okey, bertenang. 1, 2, 3, senyum. Okey, pandang kamera. 1, beri ruang tolong. Okey, puan, fokus kamera kat depan. 1, 2, 3, smile. Okey, Alhamdulillah. Bas 2, beri ruang kepada bas nombor 3. Bas 2 boleh ke Moment Cafe untuk makan ya. Salam sahaja, mohon kerjasama. Penyek Ustazah saya nanti. Bas 3 tunggu dulu. Beri laluan bas 2 beredar. Okey? Jangan peluk-peluk, subhanallah. Okey, bas 2 dah beredar belum? Bas 2 angkat tangan. Dah pula. Okey, bas 3 pula. Subhanallah. Bagi Ustazah duduk. Bas 3 angkat tangan. Pandang kamera. Duduk. Bas 3 duduk. Tolong keluar lagi. Subhanallah. Boleh. Subhanallah. Okey, bas 3. Duduk. Yang depan tu tolong duduk. Macam mana nak nampak
Inilah keadaan tuan-tuan semua, mohon maaf. Beginilah keadaannya bila kita terima tetamu daripada jauh untuk berjumpa bersama dengan kita punya Ustazah Asma Harun. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada semua dan bersama dalam live. Semua tak nak Leonah. Biasalah tu. Terima kasih semua-semua sahabat yang meninggalkan komen, yang meninggalkan like, yang beri gift, yang beri star. Terima kasih. Saya mewakili Ustazah Asma Harun ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas semua segala kebaikan yang tuan-tuan, puan-puan berikan. Nak tutup dah. Nak tutup bentuk. Nak outro sikit. Terima kasih semua yang menonton. Semoga Allah berikan segala kebaikan buat sahabat-sahabat yang menonton di semua platform. Ustazah lari nanti terpenyek. Betul. Betul. Dah ramai sangat dalam tu. Kita cuba nak kawal crowd supaya tidaklah tidak celesa di dalam tu. Kita cuba untuk kawal, insya-Allah. Okey, kita terpaksa mengakhiri kita punya live pada tengah hari ini, petang ni. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas segala kebaikan, di atas segala doa. Segala doa, segala kebaikan, segala ucapan yang baik-baik daripada sahabat semua. Saya mewakili Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih di atas support kalian semua. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. Saya nak booking rujuk siapa? Boleh rujuk di Ustazah punya muka buku. Ada nombor phone di sana. InsyaAllah boleh cuba try saya di situ. Sebelum ni deal dengan arwah Ain Syafiqah. Masya Allah. Betul. Puan Ain Syafiqah merupakan seorang staf Ustazah yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga arwah ditempatkan bersama para syahadat, para syuhada syurga, insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat, saya end live dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat di Facebook. InsyaAllah kita akan bersiaran semula di lain waktu. Bagi sahabat-sahabat berminat untuk menjadi sebahagian daripada ahli khidmat Allah dan Rasulullah iaitu Akar, boleh klik link di komen. InsyaAllah boleh terus klik link di komen. Terima kasih sahabat-sahabat di Facebook. Terima kasih 677 mata memandang. Terima kasih yang memberikan star. Terima kasih kepada semua yang doakan kebaikan buat kami semua. InsyaAllah semoga segala doa-doa kebaikan tersebut kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendoakan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.